أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu semula kita dalam rancangan yang sering ke udara di Facebook IIC. Hari itu insya-Allah kita akan membicarakan satu tajuk yang sangat menarik yang mungkin kurang-kurang dibicarakan, iaitu berkenaan dengan nenek moyang kita yang pertama, manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Mungkin terdapat kisah-kisah yang diragui, kisah-kisah yang dipertikaikan. Jadi saya berusaha sebaik yang mungkin untuk kita kumpul mana-mana bahan, dalil, hujah supaya kita dapat mengambil manfaat daripada kisah yang akan kita kongsikan bersama, iaitu berkenaan dengan Nabi Adam alaihissalam. Tuan-tuan sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut Nabi Adam, ia adalah seorang yang kita sebut sebagai manusia pertama, nenek moyang kita. Dalam Al-Quran banyak surah-surah atau beberapa ayat yang mengulang-ulang kisah berkenaan dengan Nabi Adam, perseteruan di antara Nabi Adam dan dengan iblis. Sudah pasti kita tidak mustahil ataupun perkara biasa kita dengar berkenaan dengan perseteruan tersebut. Jadi bila kita mengetahui kisah tentang Nabi Adam alaihissalam, maka kita akan lihat betapa indahnya Islam yang kita anuti selama ini. Tuan-tuan, bila sebut tentang Nabi Adam, kita seharusnya rasa teruja, rasa seronok nak tahu dengan lebih lanjut siapakah nenek moyang kita tu. Macam kita kelakar tentang nasab keturunan kita. Kita tu asal daripada orang bahagian ni di Sarawak tu. Kadang-kadang kita tinggal di Kuching, tapi mungkin kita tu berketurunan daripada Sumatera contohnya. Ataupun kadang-kadang kita tu orang yang duduk di Semenanjung. Kadang-kadang kita berketurunan daripada Sabah contohnya. Kadang-kadang kita rasa teruja untuk cerita siapa nenek moyang kita, siapa keturunan kita, daripada sini susu galuh kita. Jadi perkara tu seharusnya kita merasa teruja untuk berbicara, bercerita, mengambil manfaat daripada kisah Nabi Adam alaihissalam, seorang manusia pertama. Timbul banyak persoalan. Bagaimana pula dengan penemuan fosil-fosil manusia terdahulu, teori-teori evolusi oleh Darwin dan sebagainya. InsyaAllah kita akan cuba untuk tabayun, kita memberi penjelasan sekadar kemampuan saya sendiri
untuk lebih-lebih tahu siapakah manusia yang pertama yang kita gelar sebagai yang Rasulullah dan Allah Subhanahu wa sebut sebagai Nabi Adam alaihissalam. Pertama kita akan lihat asal muasal kejadian Nabi Adam alaihissalam yang terbukti istimewa, dan banyak siri-siri dalam Al-Quran yang menyebut, kadang-kadang disebut sebagai turab, kadang-kadang disebut sebagai salsal, kadang-kadang disebut sebagai ladib dan sebagainya. Kita cuba untuk jelaskan sama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak surah. Saya sebut beberapa contoh, surah Fatir ayat ke-11, Sajadah ayat yang ke-7, Al-Mu'minun ayat yang ke-12 yang menyebut tentang turab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna mathali Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan misalnya kejadian Nabi Adam di sisi Allah seperti Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, dikatakan jadi maka jadilah. Maka itu adalah antara ayat yang menyebut tentang kejadian Nabi Adam alaihissalam daripada tanah. Dan itulah satu yang boleh menyanggah pandangan orang-orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa alaihissalam itu lahir tanpa bapa merupakan satu yang patut diangkat sebagai Tuhan. Kalau kita melihat perkara itu tuan-tuan, maka lebih hebat atau lebih utama Nabi Adam, sebab Nabi Adam lahir tanpa mak dan tanpa bapa, dan dia diciptakan direct daripada tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara pertama disebut sebagai turab. Selain turab, Allah Subhanahu wa taala menyebut juga beberapa peringkat lain. Ada disebut bila tanah dicampur dengan air, maka ia akan menjadi tanah liat. Maka iblis sewaktu di awal sujud penghormatan, bila Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, maka apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah ciptakan aku daripada api dan Allah ciptakan dia daripada tanah liat. Maka kalau kita ambil konteks macam tepung, nasi akan jadi adunan kalau nasi campur dengan air, macam beraja dengan tanah. Makanya dicampur dengan air, maka terjadilah tahun tadi tin yang disebut dalam surah saya bacakan tadi. Bila sebut tentang tanah liat, beberapa ayat surah Safat ayat ke-11, surah Hijr ayat ke-26, surah Ar-Rahman ayat ke-14 menceritakan peringkat yang kedua, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam pada peringkat yang kedua. Jadi tin dan turab sesuatu yang tidak berbeza kalau kita lihat prosesnya. Dan kita lihat peringkat yang seterusnya. Allah juga sebut inna khalaqnakum min tinil ladhib. Kami ciptakan Adam daripada tanah liat. Maka kita lihat sudah ada 3 proses. Daripada turab, daripada tin, daripada tinil lazib. Maka begitulah proses demi proses yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat ke-14, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dan telah menciptakan manusia yakni Adam dari tanah liat kering seperti tembikar. Tuan-tuan sidang jemaah atau penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat banyak lagi ayat-ayat yang menyebut tentang kejadian ini. Menurut banyak mufassirin atau ulama-ulama tafsir, maka perkara ini sesuatu yang tidak bertentangan. Perkataan turab, perkataan tin, perkataan sulalah min tin, perkataan tini lazib, salsa min hama'im masnun, dan salsa kal fakhar. Ini merupakan satu proses penciptaan manusia. Macam kita tak beli baju nak. Kadang baju tu bukan kita dapat dari segi kedai semuanya disiar. Kadang-kadang yang ngambil kapas untuk bola kain lain hal. Kadang-kadang yang menenun orang lain, kadang-kadang yang pergi mengecop baju orang lain, yang pergi mengilak orang lain dan menjual orang lain. Semuanya proses-proses, dan kita pergi dapat sikit baju. Bukan bermaksud baju yang dicipta di semua disiar. Ialah satu analogi mudah untuk kita memahami bahawa ayat-ayat ini tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Begitu juga dalam hadis sahih. Saya boleh kumpulkan sebanyak 4 hadis sahih yang menyebut berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam AS, yang mana kita tahu Nabi Adam itu dicipta daripada tanah yang diambil daripada bumi. Contoh daripada Abu Daud 4073, bagaimana Abu Musa al-Asy'ari
berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard, faja'a banu Adam ala qadri al-ard, ja'a minhumul ahmar wa abyad wal aswad wa baina dhalik wasahlu wal haznu wal khabith wa tayyib. Yang bermaksud, Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah, dari semua jenis tanah. Kemudian keturunannya datang beragam sesuai dengan unsur tanahnya. Ada di antara mereka berkulit merah, putih, hitam dan antara warna-warna itu ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang buruk dan ada yang baik. Maka daripada hadis ini dan beberapa lagi hadis lain, kalau saya boleh sebutkan daripada periwayat berbeza, hadis yang tadi saya sebutkan daripada Sunan Abu Daud, Tirmizi 2879, Ahmad 18761, dan juga riwayat yang sama, riwayat Ahmad 18813, semuanya menyebut bahawasanya tanah yang diambil untuk menciptakan Adam itu daripada bumi. Maka sudah pastilah manusia itu yang kita sekarang, mungkin kita nangga kita yang di Malaysia warna sekian, mungkin kita nangga orang di sebelah Afrika warnanya hitam, mungkin kita nangga yang sebelah ada warna merah dan sebagainya. Maka itu sesuatu yang tidak menjadi sesuatu yang mustahil, kerana kita tu dicipta daripada asal muasal kita daripada Nabi Adam alaihi salam. Tuan-tuan sidang penonton yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inni khaliqum basharam min salsalin min hama'in mathnun, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ini bermaksud, wahai para malaikat, aku ciptakan manusia dari tanah yang kering. Setelah aku atur makhluk tersebut, aku campurkan, maka aku tiupkan kepadanya roh yang aku ciptakan Nabi Adam. Jadi tuan-tuan, bila kita nangga kisah tu, nak tuklah asal muasal kehadiran Nabi Adam sebagai makhluk yang istimewa. Daripada Nabi Adam lah muncullah keturunan sehinggalah kita hari itu. Ya, poin pertama yang kita kena tahu berkenaan dengan Nabi Adam. Kadang-kadang bila sebut Nabi Adam dari sini, dari tanah turab je. Bila sebut tin, kita mungkin confuse, adakah tin yang buah tin? Tin adalah tanah yang dicampur dengan air. Pasal beberapa perkataan-perkataan yang saya sebutkan sebentar tadi daripada Al-Quran. Sekarang kita beralih kepada poin yang kedua. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, maka teman yang kedua yang Allah ciptakan adalah Hawa. Maka timbul persoalan, kadang-kadang ada sebahagian riwayat yang menyebut Hawa tu dicipta setelah Nabi Adam masuk syurga. Bila Nabi Adam tu terkayu-kayu dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan, maka dia rasa bosan. Maka adalah pandangan-pandangan riwayat-riwayat yang sebut tentang benda tu. Tapi saya meletakkan bahawa Nabi Hawa diciptakan sebelum Nabi Adam masuk ke dalam syurga. Berikut dalil atau hujah yang saya boleh ambil. Allah berfirman, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kulu minha radan haitsu syi'tuma. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Adam masuk ke dalam syurga bersama dengan Hawa. Itu antara hujah jelas daripada Quran yang membuktikan bahawasanya Nabi Adam masuk ke syurga bersama Hawa, dan ini memberi petunjuk kepada kita bahawasanya Hawa dicipta sebelum masuk ke dalam syurga. Jadi tuan-tuan, itu perkara kedua yang kita lihat, sebagaimana bila masuk dalam syurga maka berlakulah ingatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua-dua Nabi Adam dan Hawa itu tentang godaan dan gangguan daripada makhluk bernama iblis. Dan bila kita lihat tentang Nabi Hawa, mungkin kita selit sedikit. Mungkin si mustahil pelik kalau kita cerita Adam, tetapi kita masukkan cerita tentang isterinya Hawa. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas suttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat tu Allah nak madah pertama,
Khalaqakum min nafsin wahidah. Semua kita tu dijadikan daripada jiwa yang satu, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Okay? Lepas Allah sebut wa khalaqa minha zaujaha, dan diciptakan Adam itu diciptakan Hawa itu daripada Adam. Dan bila kita sebut diciptakan Hawa itu daripada Adam, maka kita kena lihat apakah hujah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya menyebut ada 4 yang sempat saya cari. Yang pertama, hadis daripada Ahmad, nombor hadis 19235 daripada Samurah. Sunan Darimi dari nombor hadis 2124, juga statusnya sahih daripada Abu Zar. Yang ketiga, Bukhari 3084, statusnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan terakhir Muslim 2670, juga berstatus sahih, juga disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, mengatakan bahawasanya Hawa itu dicipta daripada tulang rusuk Nabi Adam yang paling atas sekali. Dan kita tahu yang paling atas itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Sebab itulah banyak penjelasan-penjelasan bila kita nak membentulkan tadi seorang perempuan, seorang isteri dengan kekerasan, maka kita seperti membengkokkan tulang rusuk yang boleh mematahkannya. Tapi di antara perbincangan lain yang menyebut tentang bengkok ini bukanlah kepada akhlak, yang mungkin lebih kepada lisannya, yang mana perempuan ini sepatutnya menjaga lisannya. Itu kalau kita nak sebut tentang penciptaan Hawa daripada Nabi Adam AS. Kita beralih kepada penerangan seterusnya. Hikmah sedikit saya sebut tentang hikmah penciptaan Adam. Okay? Bila kita tahu tentang asal muasal Nabi Adam daripada tanah liat, daripada perkara yang Allah ambil dari bumi berwarna-warna, maka perkara pertama yang kita perlu lihat, kita tidak merasa saling angkuh antara satu sama lain. Kita berasal daripada nasab yang sama, kita berasal daripada keturunan yang sama. Walau hebat dan mulia kita, tuan-tuan, puan-puan, kita daripada Nabi Adam AS. Kadang-kadang kita timbul persoalan keturunan sekian. Semua kita ini keturunan daripada Nabi Adam. Juga kita semua tu berketurunan daripada Nabi Nuh AS. Seorangnya Nabi, seorangnya Rasul. Kita tahu adalah Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama. Kita juga mengambil keturunan daripada Nabi Nuh AS. Jadi bila sebut tentang tidak angkuh dengan perbezaan di antara kita, saya menarik perhatian penonton kepada satu situasi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berbangga. Dan Nabi sangat marah dengan sifat-sifat membanggakan, membezakan di antara satu dengan yang lain. Dan ini disebut sebagai sifat jahiliyah. Orang-orang jahiliyah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara yang ada pada umatku, ini dalam perkara jahiliyah, al-fakhru bil asab wa ta'nu fil ansab. Dua perkara yang Nabi sebut berkenaan dengan yang masih tinggal, maksudnya sifat-sifat jahiliyah yang masih lagi lekat kepada umatku, kata Nabi. Maksud kita manusia. Pertama kata Nabi tadi al-fakhru bil ahsab, yang kedua wa ta'nu fil ansab, bangga dengan kedudukan dan mencela nasab. Perkara itu menjadi sesuatu yang mengingatkan kita bahwasanya itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Sebaliknya itu sesuatu yang pernah diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat satu contoh. Bagaimana berlakulah, biasalah nama manusia nak berlaku perselisihan, pergaduhan di antara golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Bila agama kelahi tuan-tuan, maka keluar perkataan-perkataan yang sepatutnya. Kita orang biasa memang bila dah marah keluar word-word yang si betul, si bagus. Supaya kita nak jaga lisan kita. Apa berlaku pada zaman Rasulullah? Orang-orang Ansar memanggil perkataan kepada Muhajirin, ya Muhajirin. Orang-orang Muhajirin memanggil Ansar, ya Ansar, seolah-olah membezakan di antara Ansar dan Muhajirin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dan marah dengan keadaan ini. Dan Nabi pada apa? Da'uha fa innaha muntinah. Apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah? Maka tinggalkanlah seruan jahiliyah ini. Seruan ini adalah sesuatu yang
sangat busuk baunya. Maka tu perkara yang kita perlu lihat. Bila kita mengambil pendekatan ataupun kita tahu asal muasal kita daripada Nabi Adam yang diambil daripada tanah dan kita tu semuanya sama, maka itu perkara yang perlu kita beri perhatian. Selain daripada kita kena lihat, Allah tidak melihat warna kulit, pakaian, pangkat, kedudukan, rumah dan sebagainya, tapi Allah melihat kita kepada ketakwaan. Allah sebut inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kita adalah yang paling takwa, bukannya yang paling bagusnya pun nasab, yang paling tinggi kedudukan si. Siapapun kita, apapun warna kulit kita, kita berkulit hitam contohnya, kita tetap mulia. Walaupun kita berkulit sawo matang, kita tetap mulia dengan ada takwa. Kita lihat dasar apartheid yang berlaku di Afrika, sehingga orang-orang berkulit hitam boleh masuk ke dalam restoran yang ada orang kulit putih. Tidak meletakkan warna kulit sebagai batas untuk membezakan. Itu dilarang, amat keras dilarang dalam agama kita. Tidak ada perbezaan. Begitu juga dalam amalan kasta dalam agama-agama lain. Kasta membandingkan kasta rendah, kasta tinggi dan sebagainya. Kadang-kadang sehingga kena lalu ke rumah orang yang kasta tinggi terpaksa buka selipar dan sebagainya. Itu perkara yang amat ditentang dalam agama kita. Siapapun kita, apapun bangsa kita, apapun warna kulit kita, kita tetap boleh menjadi mulia dengan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Status ekonomi, status kuasa, level pangkat kita tetap tidak boleh mengangkat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala melainkan dengan ketakwaan. Jadi di antara hikmah lain sebelum kita pergi kepada poin-poin yang seterusnya, bila mengetahui tentang kejadian Nabi Adam alaihissalam, maka ini boleh membantah teori evolusi Darwin yang popular pada awal kebangkitan masyarakat moden di sebelah barat. Yang mana kita tahu bahawa mustahil manusia itu berasal daripada monyet. Kita lihat dari yang jelas dalam surah Al-Baqarah bermula pada ayat 35, Allah menceritakan bagaimana Nabi Adam itu diciptakan, dan bila mana malaikat bertanya kepada Allah, mengapa nak ciptakan makhluk boleh menumpahkan darah, maka akhirnya Allah menyebut tentang Nabi Adam itu dikurniakan ilmu, dan malaikat tidak mampu menjawab persoalan Allah, sebaliknya Nabi Adam mampu. Maka itu kita boleh membantah kepada teori evolusi Darwin. Adapun penemuan fosil sebelum ini yang menyebut fosil-fosil ini sebagai manusia pun kita juga. Sedangkan Allah menyebut manusia pertama yang sempurna adalah Nabi Adam AS. Namun kita tidak menafikan wujud kehidupan sebelum Nabi Adam yang mungkin tidak bertamadun, sebagai penemuan fosil-fosil tulang-tulang yang telah ribuan tahun, yang bagaimana kita tahu umur Nabi Adam sehingga ke zaman kita tidak boleh mencapai jutaan tahun. Itu perkara yang kita boleh melihat dari sudut ilmu yang amat luas. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna zira'an. Tu nak madah bahawasanya Allah nak menjadikan Nabi Adam itu kejadian yang sempurna. Maka berbeza dengan evolusi Darwin yang bermula daripada beruk atau bahasa kita kerak nak. Rasanya yang lebih hebat akhirnya menjadi manusia. Tetapi Allah sebut tentang kejadian Adam. Adam itu wa tuluhu, tingginya setinggi 60 hasta. 60 hasta tu tuan-tuan, setinggi 30 meter. Dan banyak juga riwayat hadis yang lain. Bukhari 3079, Bukhari 5759, Mustad Ahmad 7824, Fathul Bari kalau Bukhari 3079, kalau versi Fathul Bari 3326. Semua hadis tu menceritakan berkenaan dengan tinggi Nabi Adam. Dan kita juga dalam riwayat yang lain menyebut bila manusia masuk ke syurga, kita akan sama tinggi dengan bapa kita, iaitu Nabi Adam AS. Kalau tuan-tuan baca dalam beberapa juzuk amma, kalau saya silap saya surah Al-Buruj menyebut tentang satu kaum yang ketinggian mereka amat tinggi, orang-orang dulu marik nang tinggi. Maka
ketinggian tu berkurang sampailah kita kini tu yang tinggi kita pun dalam 1.6, 1.7. Nah, orang dulu boleh tinggi sehingga 30 meter. Dalam Muzad Ahmad 10492 menyebut tinggi Nabi Adam 60 hasta dan lebarnya 7 hasta. 60 hasta lebih kurang 30 meter. Dan antara bukti lain nak madah bahawasanya nak membantah teori evolusi Darwin tu, ketika Mi'raj, kita tahu baru melepasi bulan Rejab. Kita dah dengar kisah Isra' dan Mi'raj. Apa berlaku ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf? Maka kata Rasulullah, laqad u'tiya syatral husni. Kecantikan Nabi Yusuf tu ada 3 pandangan lah. Ibn Qayyim ada sekian, Ibn Taymiyah ada sekian. Tapi kalau kita nak merujuk kepada perbincangan kita berkenaan Nabi Adam, Yusuf dikurniakan setengah ketampanan Nabi Adam AS. Nak bara betapa kita lihat manusia sempurna tu yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam daripada ciptaan yang pertama. Dan menurut Ibn Katsir yang menyebut apa yang Rasulullah sebut tu, laqad u'ti syatral husni tu disebut kepada Nabi Adam AS. Dan kita lihat kita masuk syurga juga setinggi Nabi Adam. Nah, macam model lah. Bila model ni apa, kita yang pendek-pendek jadi model mesti nak cari yang tinggi-tinggi. Maksud yang tinggi-tinggi tu mestinya hebat, handsome. Kadang-kadang kita nak mencari yang rendah-rendah pun rasa malu. Nak jadi askar pun ada tingginya, nak jadi pemugara pada tingginya. Maka kita yang kurang inci tu, kurang orang tinggi tu menjadi masalah. Jangan risau dan jangan bimbang. Sebab bila masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, semua kita akan sama tinggi dengan Nabi Adam. Sebelum sebutkan hujannya seperti riwayat Ibnu Majah, daripada Abu Hurairah 4324, Mujtad Ahmad 6868, hadis riwayat Bukhari 3080, yang antara hadis-hadis Nabi yang menyebut bila kita masuk dalam syurga kelak tinggi kita sama tinggi dengan Nabi Adam AS. Okey, sekarang kita pergi kepada keistimewaan yang lain tentang Nabi Adam AS. Nabi Adam AS, tuan-tuan, puan-puan, diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat daripada hadis riwayat Bukhari, dari mana pertembungan antara Nabi Musa dan Nabi Adam AS. Hadatsana Yahya bin Bukair, hadatsana Al-Laits, hadatsana Al-Uqail an Abi Shihab, hadatsana Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajja Adam wa Musa faqala Musa anta Adam alladhi akhrajta dhurriyyataka min al-jannah. Qala Adam anta Musa alladhi tafaqa Allah bi risalatihi wa kalamihi thumma talumuni ala amrin qad qaddara alayya qabla an ukhlaqa fahajja Adam Musa. Okay. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, telah menceritakan kepada kami Uqail dari Ibnu Shihab, telah menceritakan kepada kami Humaid bin Abdurrahman dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adam dan Musa kelahilah berbantah-bantah pada hari kiamat. Musa berkata kepada Adam, engkaulah penyebab yang mengeluarkan anak cucumu dari syurga. Sedang Adam berkata, engkau Musa yang telah memilihmu dengan risalah dan kalamnya. Engkau mencela aku setelah sesuatu yang telah ditakdirkan bagiku sebab aku diciptakan. Maka Adamlah mengalahkan Musa. Dalam riwayat yang lain, Nabi Musa menyebut kelebihan Adam yang dicipta daripada tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kelebihan dan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Begitu dalam beberapa riwayat yang lain yang menyebut bila mana di mahsyar kelak, bila kita mohon syafaat, kita akan pergi kepada nabi-nabi. Antara yang awal orang-orang beriman itu yang berjumpa kepada Nabi Adam alaihissalam, dan mereka mengatakan, wahai Adam, sesungguhnya engkau mulia kerana diciptakan daripada tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam alaihissalam madahnya si layak untuk memberi syafaat, dan yang mengakuinya melanggar perintah Allah dengan memakan buah ataupun buah daripada pohon khuldi. Itu antara dalil-dalil kita lihat dalam riwayat Ahmad 8733. Laqiya Adam Musa faqala anta Adamul ladzi khalaqallahu biyadihi
Bukhari 6961, Muslim 4794. Kita boleh semak apa yang saya sebut supaya kita tahu ada hujah mengatakan memang macam tu. Abu Daud 4080, At-Tirmizi 2060, 8811 riwayat Ahmad, juga daripada riwayat Ahmad 9610. Dan semua hadis yang saya bacakan tadi atau riwayat yang saya sebut tadi adalah yang sahih kecuali Abu Daud 4080 yang dinilai hasan oleh Syekh Arnaud. Okey, jadi tu poin yang seterusnya mengatakan kelebihan Nabi alaihi salam. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, maka Allah Subhanahu wa taala mengajar Adam ilmu satu persatu. Bila mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Adam yang Allah simpan dalam Quran surah Al-Baqarah bermula ayat 30 sehingga ayat yang ke-38. Saya bacakan sedikit. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang pertama, ayat tu menceritakan bagaimana Allah mengatakan kepada malaikat, aku tu nak jadikan khalifah di muka bumi, iaitu Adam. Maka malaikat bertanya, kena qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, kena nak ciptakan sesuatu yang boleh menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu biham, sedangkan kami itu kata malaikat, kamilah sentiasa bertasbih memujimu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah, kita orang si tahu apa yang aku tahu. Jadi poin awal orang nak balik, siapakah yang dicipta sebelum Adam? Disebut oleh malaikat. Maka bila kita sebut yang siapa diciptakan awal sebelum Nabi Adam, maka kita lihat, kita kena tahu yang paling awal dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Khuliqal malaikatu min nur. Ia adalah level yang pertama. Allah cipta malaikat dulu. Lepas itu wa khuliqal jan min maridin min nar. Kemudian Allah ciptakan jin daripada nyalaan api. Tahu tak? Anak-anak api, hujung-hujung api Wa khalaqahu Adam mimma wusifa lakum. Dan Allah ciptakan Adam sebagaimana Allah sifatkan kepada kita semua. Jadi nak madah sebelum ciptaan manusia, Allah dah ciptakan jin yang hidup di bumi, yang saling berperang, yang saling berbunuh. Maka Allah perintahkan malaikat turun ke bumi dengan halau silat tu. Dihalau ke gunung, dihalau ke laut sebelum Allah turunkan Nabi Adam alaihi salam. Maka bukanlah yang ada sebelumnya adalah manusia yang seperti mana Adam alaihi salam. Maka tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi Adam akan ilmu-ilmu. Kita lihat, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala bi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah telah mengajarkan Nabi Adam agar segala nama benda-benda dan gunanya kemudian ditunjukkan kepada malaikat, lalu ia berfirman, terangkan kepadaku nama benda-benda ini semua jika kamu golongannya benar. Jadi malaikat tu nyamara apa? Qalu subhanaka la ilmana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat tu surrender. Surrender si dapat nak menandingi Adam alaihissalam. Maka tuan-tuan, kita lihat pada ayat seterusnya. Maka bila Allah perintahkan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bila diperintahkan untuk sujud, kita lihat makhluk yang ingkar, yang pertama ingkar adalah iblis. Saya timbulkan persoalan. Itu sedikit info lah. Sama ada iblis tu daripada kalangan malaikat adapun daripada kalangan jin. Okey? Sebab kedua-dua ada pandangan. Kalau tuan-tuan buka dalam tafsir At-Tabari membicarakan tafsiran ayat tadi, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Allah madah sujud malaikat kecuali iblis. Allah si majak diperintahkan malaikat dan iblis itu sujud kecuali, tetapi iblis ingkar. Allah sebut macam ni. Itu ada pandangan yang kuat. Tapi pandangan yang lebih kuat adalah daripada surah Al-Kahfi yang mana Allah sebut malaikat iblis itu daripada jin. Tapi kita lihat, kena iblis ada di sia. Kena iblis ada bersama dengan para malaikat. Iblis kalau kita melihat tafsirannya merupakan satu makhluk yang saleh, satu makhluk yang rajin beribadah sehingga meletakkan dirinya bersama dengan level malaikat. Namun apabila ada yang
Allah ciptakan lebih bagus. Maka iblis mula menunjukkan keingkarannya. Bila disuruh sujud sebagai tanda hormat, maka ia ingkar. Maka kita lihat bila disuruh sujud ngasih mau, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Ayat 35. Kita lihat kata Allah, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu dalam syurga dan makanlah dari makanan sepuas-puasnya apa saja yang kamu sukai. Dan Allah sebut jangan kamu hampiri pokok ini. Yang itu saya akan bicara pada part yang lepas tu insya-Allah. Jadi saya nak madah dalam konteks kemuliaan tu, Allah muliakan Adam lebih mulia daripada malaikat kerana ilmu. Jadi kita tuan-tuan, puan-puan, mulia kerana ilmu. Kadang-kadang ada orang yang Nabi pernah memberi amaran satu kumpulan sebagai ruwabidah, yang bila amanah diberikan sidaknya maka tunggulah kebinasaan. Orang yang sedar ilmu tetapi berbicara dengan perkara yang di luar kemampuannya, maka Nabi ancam dengan kehancuran. Maka kita tu nak meletakkan diri kita sebagaimana diceritakan tadi, Nabi Adam mulia berbanding dengan malaikat kerana ia ada ilmu. Turut Allah sebut berkenaan dengan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang Allah kurniakan ilmu dan kehebatan. Apa kata Allah, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minun. Tu Allah sebut dalam Quran berkenaan dengan doa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud berkenaan dengan syukurnya. Apa kata Sidat 2? Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kami, iaitu Daud dan Sulaiman, dengan apa? Dengan ilmu di atas kebanyakan hamba Allah yang lainnya. Jadi tuan-tuan, konteks poin yang kita nak madah, kita tu jangan pernah stop untuk belajar. Carilah ilmu yang betul, terutama ilmu boleh mengangkat iman kita. Ilmu yang boleh melarang, membantah kebatilan. Satu hadis dhaif yang diriwayatkan oleh Ahmad atau Tirmizi kalau saya silap, bagaimana Rasulullah mengatakan bintang di langit itu seperti ulama di bumi. Bintang menerangi, begitu dengan ulama. Bintang itu digunakan untuk rujuman lisyayatin, untuk merejam syaitan. Maka ulama-ulama di bumi itu membenteras orang-orang yang mencampur adukkan yang hak dan yang batil, perkara-perkara yang sahih dengan perkara-perkara yang palsu. Maka itu disebut sebagai ilmu yang mengangkat, kalau kita boleh ambil daripada cerita yang berkaitan Nabi Adam. Hebatnya sehingga iblis tadi hebatnya akhirnya rasa dengki dengan Nabi Adam. Apa katanya bila suruh sujud, ana khairu minhu, aku tu lebih bagus daripadanya. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Aku tu daripada api dan Adam tu daripada tanah liat. Tapi kalau kita lihatlah, kalau kita nanggap antara api dan tanah itulah. Kalau kita nak mengatakan api itu lebih mulia daripada tanah, ia patut kita sanggah dengan logik akal kita. Nah, api itu boleh mendatangkan kecelakaan. Nah, contoh bil api naik, stres kita. Bila kita dengar rumah terbakar pun kita stres. Hangus dah. Tok setrika baju kerana api lah nak panas. Hangus baju, stres kita. Nah, api itu lebih banyak mendatangkan musibah. Bila hari terlalu panas, matahari kan daripada api juga, panas kita rasa stres juga. Dan begitu juga dalam neraka. Ini ada neraka sedap api, sudah pasti ada api. Satu yang menyebabkan kita selesa. Berbeza dengan tanah. Kita lihat di tanah. Nah, tanang. Kalau cuba kita berjalan di atas tanah, rasa sejuk. Ada rumput-rumput yang tumbuh. Tu kalau kita nak mula comparison dari sejauh akal kita nak mula compare antara api dan tanah. Jadi ia boleh membatalkan apa disebut oleh iblis tadi. Ana khairu minhu, aku tu bagus daripadanya kerana aku tu daripada api, kata iblis. Maka perkara itu boleh kita tolak ke tepi. Jadi tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada poin seterusnya. Bila Nabi Allah Adam AS diperintahkan oleh Allah supaya jangan mendekati pokok. Allah tidak menyebut pokok tu apa nama. Cuma kita nak anggaplah siapa yang memberi nama kepada pokok tu. Dalam surah dalam Al-Quran Allah sebut, ya Adam hal adulluka ala sajarati khuld. Tu cerita tentang iblis. Apa kata iblis?
wahai Adam, kita mau sih aku tunjukkan kepada pohon khuld, pohon keabadian. Perintah si apa iblis nya yang memberi nama kepada pokok tadi. Sedangkan pokok tadi Allah cuma sebut tadi Allah cuma sebut jangan. Allah sebut tadi bila Allah sebut wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ghadan haythu syi'tuma wa la taqraba, jangan kamu dekati hazihi sajarah, dan pokok tu. Allah sebut hazihi sajaratul khuld, Allah sebut la taqraba hazihi sajarah. Jadi kita lihat, kalau kita pergi corner sikitlah, dalam syurga banyak kenikmatan, banyak pokok yang indah-indah, tapi Allah larang pada satu pokok. Dan pokok tu iblis pandai penta yang bagi dengan apa orang tadi nama yang menarik. Pohon keabadian macam kita kena tu kadang-kadang produk-produk biasa aja, produk-produk, tapi bila kita nangga namanya atau jamu kurus, contoh jamu kurus, kita pun nangga, aku dah makin bertahun-tahun siku kurus pun sebabnya dah nama aja macam riba, tapi orang cuba nak tukar twist pergi bunga faedah contohnya, tukar. Kadang-kadang benda-benda yang jelas betul dalam agama, tapi kita beri nama yang lain supaya nak madah benda tu bagus. Itulah satu sifat iblis yang diwarisi pada zaman kini itu kalau kita nak ambil hikmah. Iblis coba untuk tukar nama pokok supaya jadi menarik. Manusia akhir zaman tu macam juga. Busana muslimah, tapi tak aurat pun, tapi nama busana muslimah. Kita nyebut word-word yang nampak Islamik contohnya. Kadang ada amalan-amalan kebiasaan ditukar dalam konsep Islamik yang supaya nampaklah seperti yang dibenarkan dalam agama kita. Ia perkara yang perlu kita lihat supaya kita terjerumus dengan belitan iblis ataupun apa yang diperoleh oleh iblis pada awal kemunculannya bersama dengan Nabi Adam, yang mana kita tahu iblis minta kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya sampai kiamat. Bermaksud iblis akan coba untuk menggoda kita. Kita teruskan perbincangan kita. Kita lihat iblis tu penta, tuan-tuan. Penta bila menamakan pokok yang bernama tu, wala taqraba hazihi sajarah, jangan kamu hampiri pokok ini. Iblis tahu hal ini dan Allah memaklumkan berkenaan dengan perkara-perkara kepada Nabi Adam AS. Kita lihat beberapa poin yang Allah sebut kepada Nabi Adam tentang kenikmatan dalam syurga. Dalam surah Taha Allah pada apa? Innalaka alla taju'a fiha wala ta'raba. Engkau tidak akan lapar, tidak akan telanjang. Wa innaka la tasma'u fiha wala tadha. Engkau tidak haus dan tidak kepanasan. Jadi Allah sebut pertama si lapar, kedua si telanjang, yang ketiga si haus, yang keempat tidak kepanasan. Allah tidak menyebut engkau tidak akan mati. Kita dengar iblis tu nya study tu. Teman-teman iblis tu nya akan cari peluang-peluang untuk masuk celah-celah kelemahan kita untuk jerumuskan kita sama-sama masuk neraka. Maka tidak lepas Nabi Adam AS. Tengah kita iblis tu nya pun tak seperti dah nya first time nya kafir, lepas first time nya menggoda manusia pertama itu Nabi Adam AS. Itu peluang iblis untuk menggoda Nabi Adam. Kita lihat dalam surah Al-A'raf bagaimana iblis Allah sebut menggoda Nabi Adam. Wa qala samahuma inni lakuma laminan nasihin. Kita anggap iblis bersumpah bersungguh-sungguh. Apa kata iblis? Iblis bersumpah sungguh-sungguh aku ini benar-benar ingin kebaikan bagimu. Kata Ibn Qayyim, 3 word kita anggap. Pertamanya adalah wa qasamahuma, demi Allah. Iblis bersumpah dengan perkataan demi Allah. Ini sesungguhnya aku, tambah lagi aku. Lakuma laminan nasihin. Benar-benar sungguh-sungguh ingin kebaikan kepadamu. Sebelumnya nak mujuk orang tu nya kepolah sumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata iblis, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi sajarah illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Sungguhnya Allah telah melarang engkau makan pohon ini kalau engkau makan agar engkau akan abadi dan boleh menjadi malaikat. Start yang mencuba untuk menipu iblis.
Akhirnya Adam digoda oleh iblis. Tadi ada pandangan mengatakan yang digodanya adalah Hawa, tapi ayat-ayat Al-Quran mengatakan sebaliknya. Maka puannya mengatakan Hawa itu dipersalahkan kerana yang menghasut Nabi Adam, kita tolak ke tepi. Tetapi yang start digoda, sebab seteru utama iblis yang menyebabkannya kafir, yang menyebabkannya keluar dari syurga adalah Nabi Adam AS. Maka adalah musuh utama iblis AS. Pakai apalah si tuan iblis tu nak try nak goda Hawa. Hawa tu part of Adam. Selama apa pun Adam lagi hebat. Sebab bila Adam digoda, maka kita lihat fa'akala minha, maka apa kata orang tadi Allah? Fa'akala minha, kedua-duanya makan, Nabi Adam dan Hawa. Bukannya Hawa aja, bukannya Adam aja, si kedua-dua. Fabadat lahuma sawatuhuma. Maka setelah mereka berdua makan, maka tampaklah aurat mereka. Wa tafiqa bi khasifani alaihima min waraqatil jannah. Lalu mereka berdua ngambil daun-daun untuk menutup aurat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, alam anhakuma antilkuma sajarah wa qul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Maka Allah padah dengan Nabi Adam AS, wa Adam, bukankah aku telah melarang kamu berdua agar tidak mendekati pokok tu? Sesungguhnya syaitan tu adalah musuh kamu yang nyata. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah benda itu berlaku, maka Adam pun bertaubat dengan doa yang sering kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sering-sering kita baca tu doa Nabi Adam, tuan-tuan puan-puan. Yang mana Rabbana zalamna anfusana, sesungguhnya wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa illam taghfir lana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka dalam perbincangan mufassirin, awalnya ketika mana Nabi Adam tu kena benda macam tu, agak blur lah situasi macam ni. Sebabnya first time, maka Allah ajar dia untuk berdoa dengan doa mohon keampunan, dan akhirnya Allah mengampunkan Nabi Adam AS dan diturunkan di muka bumi. Kita dah sampai ke hujung-hujung cerita, tuan-tuan. Jadi bila Allah turunkan Nabi Adam dan Hawa ke bumi, maka banyak cerita. Ada madah turun di Jeddah, ada madah turun di India, ada madah turun di Arafah. Tapi nasi turun di Kuching lah, nasi turun di Sarawak kita tu, nasi turun di Malaysia. Adapun riwayat, tidak ada riwayat yang jelas yang sahih, bahkan yang hasan maupun yang dhaif yang menceritakan sini tempatnya turun saja. Adapun yang mengatakan Sidat dua bertemu di Arafah, dan pertemuannya berlaku di Jabal Rahmah, sebab kita nangga mau pergi umrah, mau pergi haji, benda tu yang sangat kita beri penekanan kepada jamaah. Jangan mula perkara-perkara khurafat, ambil pen, ambil marker, tulis nama. Penyanyi nak tulis nama atas batu, nama atas batu dekat Jabal Rahmah ya. Kita nama dah, jangan pergi atas non, cara apa, ada sebarang kelebihan pun. Jadi nyata dah dapat awal benda-benda khurafat tadi, berdoa, ya Allah temukan jodoh aku, ya Allah. Benda tu benda yang khurafat, jangan dipolah. Tidak ada riwayat yang sahih yang ada di siap pertemuan dan ada sebarang fadilat. No. Tak ada. Okay? Jadi yang confirm Nabi Adam dan Hawa memang turun ke bumi. Nyasik turun ke planet Zarkus kah, planet Pluto si. Yang turun ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Di sini wallahu taala a'lam. Bagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepasnya ada cerita panjang lah. Apa orang anak sidaknya dan sebagainya, dan sebagai riwayat mengatakan Nabi Adam hidup 1000 tahun, ada yang mengatakannya hidup 900 tahun. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada kisah Nabi Adam yang kita boleh ambil, tuan-tuan? Antara yang saya boleh ingat, yang saya boleh simpulkan, pertama, kita tahu kelebihan Nabi Adam, manusia Allah cipta dengan tangannya, manusia yang pertama. Maka kita ambillah peluang untuk tidak membezakan di antara satu sama lain, melainkan dengan takwa. Yang kedua, kita lihat bagaimana iblis menggoda. Godaan iblis tu, cara-cara iblis menggoda tu yang kita warisi. Perkara-perkara yang haram kita coba balut dengan bungkusan-bungkusan Islam supaya nampak benda yang boleh.
Siapa tentuan? Al-haramul bayyin, al-halal bayyin. Yang haram jelas, yang haram pun jelas. Siapa kita nak putar belitkan? Walaupun benda yang memang haram, riba, tapi kita tukar kepada faedah, rasuah, tukar kepada atau komisen, sama dengan lain-lain. Itulah benda yang perlu kita ambil manfaat daripada kisah yang kita ceritakan tu. Jadi yang terakhir, ambillah kisah-kisah yang sahih, yang mendatangkan manfaat, yang boleh meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita tidak terjerumus dengan perkara-perkara yang batil, perkara-perkara yang palsu dalam agama tu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan berkenaan dengan kisah Nabi Adam AS akan memberi manfaat kepada kita semua. Dan saya akui ada terdapat kelemahan, kekurangan daripada penyampaian saya. Saya mohon maaf dan mohon ampun dan maaf bagi seorang manusia yang tidak akan terlepas daripada melakukan kesilapan. Maka kita sama-sama sudahi perkongsian kita ini dengan lafaz yang mulia, dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.